Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid yang ke-8. Bahrul Mazi jilid 8. Kita sampai di muka surat 178. Muka surat 178. Kita masih lagi berada di bawah tajuk Haqqul Mar'ah ala Zawjiha. Hak orang perempuan ke atas suami. Ataupun dalam bahasa Melayunya, tanggungjawab suami. Muka surat 178, masalah menanggung derita akan sedikit kesalahan isteri masa bergurau dan bermain-main dengan dia. Permalam ni kita nak tengok cerita tentang kita sebagai suami. Kita diingatkan oleh agama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mau sabar lebih. Mau sabar lebih. Sabar waktu kita bergurau, waktu kita main-main dengan isteri. Kata Imam Al-Ghazali di dalam syarahnya, di dalam syarah Ihya Ulumuddin, menanggung sedikit kesalahan isteri dan menanggung apa bencana yang tidak besar mudarat ke atas diri dengan sebab bergurau cakap dan kelakuan dengannya itu disuruh oleh syarak. Dia kata agama pesan dekat kita supaya dalam pergaulan dengan isteri ini kena sabar banyak. Kadang-kadang dia bercakap dengan kita terkasak sikit, jangan naik angin. Sabar bagi banyak. Kerana dengan dialah menjadi baik hati isteri-isteri itu. Kalau suaminya sabar, bini akan jadi bini yang baik hati. Dia hormat kita lebih lagi. Orang perempuan ni memang sifat dia selalu cepat melompat. Marah pun cepat, saat lagi menyesal pun cepat. Bila dia marah cepat, kita sabar, saat lagi dia menyesal. Dia sayang kat kita lebih sikit. Maka baiklah hati isteri kepada suami dia. Dia kata sampai Rasulullah pun ada bergurau dengan isteri-isterinya dan menjadi ia akan dirinya macam akal budak-budak dan perangainya macam perangai kanak-kanak. Nabi SAW sendiri pun bergurau dengan isteri dia. Ni kita sampai tak boleh bergurau langsung, muka perat 14, serius sampai bini nak takut. Bini pun dah nak kata satu perkataan ni, fikir lagi. Pasal apa? Takut dengan suami yang serius ni. Nabi SAW bila waktu dia bergurau dengan isteri-isteri dia, kadang-kadang dia peturun dia tu. Nabi SAW ni satu orang manusia hebat. Tapi bila dia duduk depan isteri dia peturun diri dia tu sampai jadi lagu budak-budak. Sampai jadi lagu kanak-kanak dengan isteri dia. Perangai dia tu macam kanak-kanak. Berlawan-lawan berlari dengan isterinya Siti Aisyah beberapa kali. Itu dia. Ajak bini lawan lari. Dan kadang-kadang berlaku menang Rasulullah pada perlombaan lari itu. Dan kadang-kadang menang isterinya. Itu dia. Nabi tentu menang selalulah. Perangai tu dia buat perangai budak-budak. Buat lari tak larat. Kawan tu pun potong menyerit. Beranak tak kira lah. Lagu kita duk main dengan anak kita lah. Kan? Lagu anak ajak main sekali-sekali kita main dengan dia tu, kita tumbuk dia tumbuk kita buat kebak. Lagu tu lah. Pernah main dengan bini macam tu? Cerita dia Nabi pernah. Kita kacau lah kalau kita buat lagu tu kan. Nabi pernah buat macam tu.
Baik, dia kata, dan bergurau cakap ia akan apa-apa cakap yang mentertawakan dan yang menyukakan hati isterinya. Bercakap ni buat lawak, buat cerita, macam-macam nak bagi bini seronok ni. Pendek katanya, ada Nabi di rumah tu, maka serilah rumah tangga tu. Bila tak ada Nabi ni, rasa sunyi rumah tangga tu. Itu dia, Nabi SAW. Maka itulah yang dikatakan baik perangai dengan isteri. Yang ni yang kata baik. Bukan kata duk serius, duk atok dia, duk marah dia tiap-tiap hari, kritik dia, hari ni ada 5 kesalahan dia, esok 15 kesalahan dia, lusa tinggal 7 kesalahan dia. Sampai salah saja yang kita duk highlight bagi ke dia. Tak ada langsung kebaikan dia yang kita nak ambil kutip, nak buat puji-pujian pada dia. Tak mau macam tu. Maka mau berbual-bual, mau bergurau-gurau, mau menunjukkan yang baik-baiknya. Tahan akan apa-apa perkataan yang pedih. Tahan apa-apa kelakuan yang kurang sopan ia atas suaminya. Tahan tanggung keberatan belanja. Dan sabar atas perangainya yang kurang setuju, yang tiada memberi mudarat. Syarat dia begitu. Boleh kita nak entertain dia, kita nak layan dia ni boleh. Tapi jangan sampai dia buat benda yang mudarat pun kita duk kena senyum, tak boleh. Begitu. Jadi sempadan tu ada. Sempadan tu ada. Kita dibenarkan, bahkan kita disuruh bergurau, melawak. Buat bagi rumah tangga tu jadi ceria, jadi seronok. Kita disuruh begitu. Tahan dengan perangai dia yang berlebih kurang. Tahan. Tahan dengan belanja dia. Sekali-sekala dia pergi beli Tupperware buat balik. Senyum juga kan. Senyum juga. Tapi hang beli lagi sekali, hang kena. Kata, dalam senyum tu peringat dia. Dia pun nak ceria juga. Dua ada banyak dah. Hari ni beli lagi. Beli hari ni last. Kata. Lagi sekali beli, aku cucuk duduk dalam lemari tu. Kata. Cerita dia tu. Sambil gelak-gelak kata kat dia. Jadi dia pun lagu duduk perhati kita 2-3 kali. Dia ni melawak kan sungguh. Lain kali dia beringat lah bila dia nak beli. Kan? Sabar. Dengan keberatan belanja. Depan ni. Janji perbuatan yang dia buat tu tidak mendatangkan mudarat. Sampai datang mudarat tak boleh. Tak boleh duk kena senyum lah. Contoh mudarat macam mana? Suaminya ustaz. Suami tu ustaz. Bini keluar duk sidai kapek depan rumah tak pakai kelumbung. Tu mudarat tu. Tu mudarat. Suaminya ustaz. Duk ceramah, duk mengajar di masjid, duk apa semua elok. Orang duk dengar hak suami cakap ni cantik sangat dah. Tengok-tengok bini keluar dengan rambut merko dia duk sidai kapek depan rumah. Mudarat tu. Mudarat. Mudarat cukup berat tu. Cukup berat. Jadi buah bercakap orang ramai. Mereka kata dia ceramah sedap. Bini cuba tengok lagu mana. Yang tu mudarat. Hak lagu tu, suami tak boleh duk kenyah dah. Kena nasihat dia elok-elok. Jangan duk buat pasal lain kali. Baik, adalah Sayyidina Umar Al-Khattab itu seorang yang keras. Apa hukumnya? Dia kata Sayyidina Umar ni tak payah cerita. Panggil ustaz mana pun cerita, mesti cerita cengih. Sayyidina Umar ni satu orang yang cukup cengih. Sungguh pun begitu, berkata ia, sayogianya bagi seorang laki-laki yang campur sama duduk ahlinya itu, jadi ia seperti kanak-kanak. Lihat kanak-kanak apakah yang disukanya, bukankah sentiasa suka main dan suka bercakap, baik dengan tawalan handai yang dikasihnya dan bergurau dan tanggung masing-masing apa sakit atau pedih yang kena di dalam gurauan main itu dan cukup manis akan mukanya. Itu dia. Sayyidina Umar yang cengih itu pun bila duduk sama dengan isteri dia, dia buat lagu Nabi buat juga. Dia peturun diri dia tu pergi jadi lagu budak-budak ketika duduk dengan isteri dia. Dia melawak dengan isteri dia, dia bergurau dengan isteri dia, dia bersembang, banyak cerita, ramah tamah dengan isteri dia dan sebagainya. Perbuatan ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok ada dalam sebuah hadis. Hadis riwayat daripada Jarir radhiyallahu anhu. Kata Jarir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man yuhramir rifqa, yuhramil khair." Hadis riwayat Imam Muslim. Tak ada dalam kitab. Jabir kata Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, barang siapa yang mengharamkan ramah tamah. Barang siapa yang mengharamkan ramah tamah. Maksudnya barang siapa yang serius tak cakap dengan orang. Dia mengharamkan sifat ramah tamah. Yuhramil khair. Nabi kata Allah haramkan kepadanya kebaikan. Itu dia.
Barang siapa yang mengharamkan ramah tamah dengan isteri, dengan anak-anak, dengan apa, semua serius sampai tak tahu bercakap dengan orang, Allah mengharamkan kebaikan pada dia dan rumah tangga dia. Tak ada kebaikan dalam rumah tangga dia. Muram, membosankan, rumah tangga dia jadi tak elok. Dan sebuah hadis lain juga riwayat daripada seorang isteri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, inna Allah rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Semua hadis sahih kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isteri dia Aisyah. Nabi kata, ya Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah, inna Allah rafiq. Sesungguhnya Allah itu bersifat ramah tamah. Rafiq, ramah, suka bercakap. Sesungguhnya Allah itu bersifat ramah. Yuhibbur rifqa. Dan Allah suka kepada orang yang ramah. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi anugerah kepada orang yang bersifat ramah tamah ini, benda yang Allah tidak bagi kepada orang yang bersifat sombong dan keras. Al-'unfi, makna dia jenis sombong, keras, serius tu dia panggil 'unf. Allah akan bagi segala anugerah kebaikan kepada orang yang ramah tamah ni. Allah tidak akan bagi anugerah itu kepada orang yang sombong dan nampak macam keras, macam angkuh. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bagi kepada orang yang keras dan sombong ini apa-apa yang baik pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sifat ramah tamah, sifat yang menyerikan rumah tangga. Suami balik kerja ada benda nak cerita ke isteri. Isteri pun bila suami cerita, tunjuk kata dia tu bagi perhatian, tengok, dengar apa yang suami kata. Kemudian saat lagi suami dengar pula apa yang isteri nak kata. Nampak suasana tu. Jangan balik kerja serius saja masuk dalam rumah sampai bini pun baliklah saya ni, aku lemah bila dia ni balik dia. Dia ni mau duduk di pejabat lama sikit pun tak apa. Balik mai jadi tegang, rumah tangga jadi tegang, anak-anak dalam ketakutan. Jadi tak elok dalam rumah tangga tu dengan kerana balik dia ni. Sehingga kan anak-anak isteri rasa kalau dia tak balik lagi baik daripada dia ni balik. Allah tak bagi kebaikan pada rumah tangga yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan apabila keluar daripada isteri dan berhadap orang ramai, biarlah didapat pula oleh orang-orang sebagai sifat orang laki-laki, berakal pandai dan tadbir dan cukup santun dan sopan dan tidak langgak bahasa, tidak berperangai huduh, bahkan tunjukkan betul dan benar pada sekalian kelakuan dan perkataan. Demikianlah pesan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, kita orang laki-laki ni di rumah dengan isteri, dengan anak-anak melawak tak apa. Keluar daripada rumah mau tunjuk kita tu ada haibah. Keluar daripada rumah, jumpa dengan masyarakat, jumpa dengan kawan, jumpa dengan orang-orang yang ada di keliling kita, mau tunjuk kita ni ada haibah. Macam yang kita cerita dalam sebuah hadis yang kita baca di Masjid Sungai Rambai baru ni. Cerita tentang Nabi SAW ni. Satu hari Nabi SAW bagi khutbah kepada jamaah orang perempuan yang ada di depan dia. Nabi kata, ya ma'asyaran nisa'. Nabi kata, wahai orang-orang perempuan, tasaddaqna. Nabi kata, hendaklah kamu bersedekah. Walau min hulliyikunna. Walaupun terpaksa buang segala perhiasan, gelang, rantai, subang, cincin yang kamu pakai untuk bersedekah, maka hendaklah kamu bersedekah. Bila Nabi kata macam tu, ada seorang sahabat Nabi, seorang perempuan, isteri kepada sahabat Nabi, isteri kepada Abdullah, nama dia Zainab. Bila dia dengar Nabi kata macam tu, balik ke rumah, dia kata dekat suami dia, dekat Abdullah, dia kata, abang, tolong pergi tanya Rasulullah Zat.
Rasulullah menyeru kami orang perempuan supaya banyak bersedekah. Walaupun terpaksa bagi barang kemas, Nabi suruh kami orang perempuan bersedekah. Sedangkan aku, kata Zainab, sudah banyak memberi sedekah sebelum ni. Adakah sedekah yang aku duk bagi selama ni tak cukup lagi? Kalau tak cukup, aku nak bagi lagi kepada orang lain. Zainab ni orang kaya. Kemudiannya suami dia Abdullah kata, kamu pergi tanya Nabi sendirilah. Apabila Zainab sampai di pintu rumah Nabi SAW, dia nampak ada lagi satu orang perempuan Ansar duk tunggu depan pintu rumah Nabi SAW. Dia tanya perempuan tu, kamu nak buat apa? Perempuan tu kata, aku nak tanya Nabi tentang apa yang Nabi kata tadi. Nabi menganjurkan orang perempuan supaya bersedekah. Aku dah banyak sedekah. Adakah sedekah yang aku duk bagi selama ni tak cukup lagi? Kalau tak cukup, aku nak bagi lagi. Zainab kata, kalau begitu, kamu dengan aku sama. Aku pun nak tanya yang tu juga. Kata Zainab, apabila dia duk tunggu di depan rumah Nabi SAW tu, apa kata dia? Dia kata, wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Dia kata sesungguhnya Nabi SAW ini adalah satu orang manusia yang Allah campakkan ke dalam dirinya al-mahabah, rasa gerun. Siapa juga nak pergi jumpa Nabi ni rasa gerun, hormat pada Nabi, berasa tidak layak nak berhadapan muka dengan Nabi, rasa tidak layak nak tenung wajah Nabi, rasa nak kena tunduk rapat muka di depan Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi ni ada mahabah. Dia kata, mahabah ni apa? Mahabah ni daripada perkataan haibah. Ada, hebat tu ada. Gerun pada diri Nabi tu ada. Orang nak buat lebih kurang, tak ada orang yang berani nak buat lebih kurang dekat Nabi. Pasal apa? Terasa hebatnya Nabi SAW dengan peribadinya yang serba sempurna. Sayyidina Umar Al-Khattab yang kita baca dalam kitab ni tadi, dia seru kepada kita orang laki-laki ni. Duduk di rumah dengan bini, dengan anak-anak, tak apa. Kita buat lagu kelaku budak-budak, tak apa. Pasal apa? Pasal kita nak wujudkan kemesraan di antara isteri dan anak-anak dan kita dalam rumah. Tapi bila keluar daripada rumah, jaga perangai. Keluar daripada rumah dengan kawan-kawan, dengan orang ramai, dengan apa semua, kawan di tempat kerja, kena jaga. Duduk melawak, duduk gagau kain dan sebagainya, tak mah. Ni kelaku ni cukup uduh. Cukup kita tak mau tengok macam ni. Duduk melawak lagu benda yang tidak sepatutnya, kita tak mau macam tu. Duduk melawak yang boleh menjatuhkan martabat dan maruah diri, kita tak mau macam tu. Bila keluar, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, jaga semua sekali. Jangan langgak bahasa. Jangan sekali-kali berperangai huduh. Bahkan tunjuklah di depan orang ramai semua bahawa kita satu orang yang betul benar bila bercakap dan sebagainya. Kerana itulah hebat yang ada pada diri seorang laki-laki. Kita duduk tengok televisyen tu, haduk berlaku lawak dalam televisyen tu. Kan? Haduk berlaku lawak. Tengok dah tua, dah berjanggut putih habis semua dah. Tapi duduk buat kelaku macam-macam dalam televisyen tu. Cuba tanya tengok mereka di rumah macam mana. Pergi buat kelaku lagu tu juga lah. Tak, balik di rumah cengih dengan anak-anak. Pergi depan orang, pergi buat kelaku duduk macam tu. Itu terbalik. Agama suruh di rumah ni kita melawak, tak apa. Orang tengok tak nampak. Tapi bila keluar depan orang, tunjuk kata kita tu mempunyai kehormatan diri. Kita pergi duduk pejatuh diri kita depan orang, pergi duduk buat lawak bodoh. Ni semua menjatuhkan maruah dan harga diri satu orang manusia. Tak mau macam tu. Jadi agama bagi pesan kepada kita tentang benda ni. Masalah, dia kata bergurau dengan isteri itu, tidakkah ada bersempadan? Dengan bini ni boleh bergurau sampai tak ada limit kah? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ittihafus Sadah. Jangan suami itu berhabis sukacita dalam bergurau dengan isterinya. Dan berbaik perangai. Dan bersetentangan dengannya sampai menurut hawa nafsunya. Sehingga kepada sempadan yang jadi binasa perangainya. Seperti diturut semua kehendaknya. Tak mau macam tu. Kita nak melawak dengan bini, ada sempadan dia. Jangan sampai punya nak ambil hati dia, sampai kita sendiri pun gadai segala apa yang kita duk pegang selama ni. Jangan sampai turut sepenuh-penuhnya kehendak nafsu dia. Tak mau. Jadi batas sempadan, tetap kita kena ada.
Dengan kerana yang demikian itu, menjatuhkan kehebatan suami sama sekali. Dan menjadikan diri tidak bermalu langsung kepada isteri. Itu dia. Hebat ni nak kena jaga. Nampak? Pi balik dia duk pesan yang tu. Hebat tu kena jaga. Kerana hebat itulah isteri hormat dekat kita. Kerana hebat yang ada pada diri kita lah anak-anak jadi segan dengan kita. Hebat tu nak kena jaga. Hebat ni jangan sampai reput, jangan sampai hilang daripada kita. Bahkan ambil jaga di dalam golongan yang pertengahan. Nampak? Islam dia macam tu. Nabi kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita biarlah sederhana. Jangan lebih. Apa pun jangan duk lebih. Sahabat Nabi pernah pergi ke rumah Nabi SAW. Nak jumpa Nabi, nak tanya Nabi tentang beberapa perkara. Bila sampai Nabi tak ada. Sahabat tanya isteri Nabi SAW. Tanya Sayyidatina Aisyah, bagaimana dengan ibadat Nabi? Aisyah pun cerita ibadat Nabi bagian. Sahabat yang 3 orang ni dengar pakai golek kepala. Yang seorang kata, kalau begitulah ibadat Nabi, mula daripada hari ini aku janji, aku nak puasa, aku tak mau buka puasa sampai bila-bila. Nampak? Melampau dalam nak beribadat. Aku nak puasa tiap-tiap hari, dia kata. Aku tak mau ada hari yang aku buka puasa, melainkan hari yang diharamkan oleh Allah puasa. Hari lain, tiap-tiap hari aku nak puasa. Seorang sahabat kata, aku tak mau tidur malam dah lepas pada ni. Tiap-tiap malam aku akan bangkit dan aku akan sembahyang malam dan seterusnya. Seorang lagi pula, dia kata, aku berjanji aku tidak akan menikah sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal aku takut menikah akan menghalang aku daripada beribadat seperti yang aku duk buat lah ni. Mereka duk berjanji 3 orang nak buat macam tu. Nabi SAW dengar benda tu. Nabi balik main. Nabi kata, nanti sah. Aku nak bagi tahu dekat kamu semua. Aku adalah manusia paling baik dalam dunia ni. Nabi kata. Nabi habaq betul-betul. Aku adalah manusia paling baik dalam dunia ni. Tak ada dah nak cari orang lebih baik pada aku. Tapi aku berpuasa. Ada hari yang aku berbuka puasa dan aku tidak puasa. Nabi kata, aku berumah tangga. Dan aku bangun sembahyang malam. Tapi ada masa aku tidur. Jangan duk lebih-lebih dalam nak buat benda-benda yang macam ni. Nampak? Betul. Semalam ada satu sahabat telefon mai daripada Kuala Lumpur. Ustaz, dia kata, ni nak bercakap dengan ustaz tajuk murtad ni. Dia kata, nak bercakap dengan ustaz tajuk murtad ni. Saya ni dah tak boleh lah. Dia kata, saya ni betul-betul berasa lagu nak naik angin, berasa lagu satu macam dah pasal murtadnya cerita ni. Dengar tip Ustaz Harun Din pun cakap pasal murtad. Dengar tip Ustaz Ismail Kamus pun cakap pasal murtad. Dengar tip Ustaz pun ada sentuh pasal murtad. Pergi dengar ceramah, pergi dengar forum pun duk bahas masalah murtad. Tapi orang murtad duk makin banyak daripada hari ke hari. Saya rasa ni semua mengarut dah, dia kata. Forum-forum ni semua, ceramah-ceramah ni semua nampak tak boleh nak jadi apa. Lah ni lagu ni Ustaz. Kita tak usah duk ceramah, tak usah duk forum dah. Jom kita pergi perang. Lagu tu punya telefon main semalam. Semalam baru. Kita pun takut dah dengar. Awak Syekh ni jadi lagu ni. Awak Syekh ni jadi lagu ni. Nak ajak pergi perang terus dah. Kan? Kita kata ni panjang ni. Tajuk yang hantar nak ajak sembang ni, tajuk ni panjang ni. Kata, dah lagu tu Ustaz karut aja. Dia kata, duk bercakap ni sampai bila kita nak bercakap tajuk ni? Mengarut aja. Dia kata, jom perang lah. Betul kata. Kita kata kat dia, kita setuju lah. Memang nampak bercakap ni lagu duk bercakap saja lah. Tak jadi apa. Betul. Tapi nak ajak perang tu nanti sah. Kita kata kat dia. Oh, dia kata pasal apa ustaz-ustaz ni jadi lagu ni? Bercakap suruh tajuk perang apa lagu ni. Bila orang nak perang sungguh dia tak mau pula. Nampak tu. Lagu tu punya ada apa dah? Semangat. Nak buat macam mana semangat. Kita nak abang kat dia. Apa juga tindakan mesti diukur pada kekuatan diri sendiri dulu. Tuan-tuan pernah dengar apa jadi kepada ikhwan muslimin di Syria? Mau ambil tahu semua. Jangan tengok dalam tempurung Malaysia sahaja. Tengok dalam satu skop yang luas. Tengok dunia ni. Orang hadu bercakap Islam, hadu bercakap pasal nak undang-undang Islam, hadu baca kitab-kitab, baca Quran, baca hadis Nabi ni semua. Bukan di Malaysia saja ada. Satu dunia ada. Sebut negeri mana pun ada. Di atas nama masing-masing. Ada. Apa jadi dengan ikhwan muslimin di Syria? Dengan kerana sekumpulan orang
Ikhwan Muslimin bangkit nak lawan dengan Presiden Syria, Hafiz Al-Assad. Al-Assad tu makna dia singa. Mereka bangkit nak lawan Hafiz Al-Assad. Apa jadi? Mati puluhan ribu Ikhwan Muslimin dikerjakan oleh tentera-tentera Hafiz Al-Assad. Berapa ramai orang yang hafaz Quran, berapa ramai ulama-ulama besar yang selama ni boleh duk mengajak, duk bagi sedap, duk bagi ilmu sikit sebanyak kepada masyarakat Islam, terkorban dalam satu perang aja. Dan selepas daripada Ikhwan Muslimin puluhan ribu kena bunuh di Syria, apa jadi? Semua orang yang simpan janggut di Syria ditangkap dan dipenjarakan. Pasal apa? Pasal dituduh ini daripada golongan Ikhwan Muslimin. Nampak? Apa kesudahan kepada gerakan Islam? Apa kesudahan kepada dakwah Islamiah? Apa kesudahan kepada orang-orang yang cinta Islam yang ada di Syria dengan kerana bertindak belum masanya? Nampak? Satu benda yang kita kena tengok, yang kita kena ambil pengajaran, yang kita nak kena baca daripada awal sampai habis. Bukan benda yang boleh diselesaikan dengan sekelip mata. Kita duk baca bila dengar ceramah hangat ni, jom tu kita duk ingat esok berjaya apa yang kita nak. Dah. Kita kehilangan berapa banyak tenaga yang akhirnya kita kena start balik daripada awal, daripada mula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka itu sebab Nabi SAW pun bagi pesan banyak kepada kita. Nabi SAW pun tunjuk di dalam sirah nabawiyah kepada kita. Nabi SAW sayang dekat kita. Nabi tak mau kita bertindak cara gila yang akhirnya merugikan bukan sahaja kita, keluarga kita, bahkan dakwah Islamiah satu dunia akan merasa rugi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata bahkan ambil jaga kita hendaklah berada dalam golongan yang pertengahan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila tiba pertolongan Allah, tentu berjaya. Bila Allah nak tolong, macam mana nak mai pertolongan Allah? Ini semua nak kena baca bagi halus lagi. Banyak benda yang apabila kita bertindak, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita ada hari ni, Allah bantu dah kita. Yang tu mau tanya bagi habis dulu. Dalam masyarakat kita hari ni, berapa ramai orang yang mustajab doa ada? Yang tu nak kena baca juga sikit lagi. Dalam masyarakat kita ni, persediaan kita setara mana? Yang tu nak kena baca lagi. Banyak benda yang kita nak kena baca. Jadi biarlah kita bertindak pada kadar kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan salahkan kita kalau kita bertindak pada kemampuan yang ada pada kita hari ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata jangan pula melampau-lampau. Ni yang pesan dekat kita ni Syekh Idris Al-Marbawi. Satu orang yang amat besar pahalanya di sisi Allah. Ni tuan-tuan duk baca kitab Bahrul Mazi ni. Duk ada 22 jilid. 11 binding kitab dia. Apa yang Syekh Idris Al-Marbawi dapat daripada kitab yang kita duk baca ni? Dia tak dapat royalty walaupun sekupang. Dia tak dapat. Yang dia dapat ialah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang macam ni korbannya untuk agama tinggi sekali. Dan Allah menilai pengorbanan dia yang tinggi ini. Dan Allah menjanjikan 1001 kebaikan kepada dia yang ikhlas di dalam nak menegakkan agama di muka bumi ini. Nah, baik. Dia kata janganlah dibuka pintu pertolongan bagi isteri itu atas mengerjakan yang ditegah syarak sekali-kali. Seperti didiamkan tak kala nampak dia memperbuatnya. Bahkan sebagaimana nampak ia menyalahi akan zahir syarak dan menjatuhkan muru'ah, nescaya dimarahi akan dia. Dibuat bengkeng sebagai hendak mengamuk dan hinggap mulut supaya tidak dikerjakannya sebagai itu lagi. Itu dia. Sempadan. Kita disuruh bermanja dengan isteri, dengan anak-anak ni. Kita disuruh bergurau dengan isteri, dengan anak-anak ni. Kita disuruh melawak main-main dengan isteri, dengan anak-anak ni. Tapi bila isteri kita, bila anak kita nampak nak langkah pergi lepas daripada sempadan yang sepatutnya, dia mula nak test kita. Dia mula nak test kita. Dia mula nak buat benda-benda yang pada zahirnya nampak jelas syarak tak bagi. Dia nak buat. Maka wajib kita tegur dia. Bila kita tegur dia, dia nak buat juga. Wajib kena buat bengkeng, dia kata. Buat bengkeng ni apa?
Buat bengkeng sebagai hendak mengamuk. Sebagai hendak mengamuk. Bukan mengamuk. Sebagai hendak mengamuk. Buat lagu macam nak mengamuk. Bagi dia takut. Dan hingak mulut. Buat riuh. Orang bagi betih nak faham. Buat bagi cengih lagu tu. Kan? Supaya tidak dikerjakannya lagi. Dia bila tengok Tok Syekh ni naik angin. Dia pun buh pergi Agustan balik. Tak berani buat. Kena lagu tu. Nidak ni. Sampai bini buat apa pun duk kenyih. Lagu tu tak mahu. Tak mahu. Pasal apa? Itu menjatuhkan maruah dia dan maruah kita sebagai suami dia. Kena buat bengkeng sikit. Dan berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jangan diturut apa kehendak perempuan. Dan bangkang apa-apa yang membawa kepada kurang maruah. Maka bahawasanya yang demikian itu ada berkat. Itu dia. Jangan turut semua. Dia kata. Ada yang boleh, okey, kita bagi. Yang tak boleh, kita kata tak boleh. Kalau hak dia nak, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang tak boleh, kita bangkang dia. Pasal apa? Pasal bangkang dia daripada dia buat benda yang tak elok, benda yang boleh menjatuhkan maruah, dia kata ada berkat pada rumah tangga. Ini kita nak bagi tahu. Berkat ni benda yang susah. Di surah Taman Krian baru ni kita cerita dah. Kita baca satu hadis Nabi SAW. Nabi kata kepada orang yang meniaga, Nabi kata, kilu ta'amakum yubarik lakum. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Miqdam bin Al-Ma'dikari. Nabi bersabda, dia kata, kilu ta'amakum, timbanglah makanan kamu, yubarik lakum, kamu akan diberkati Allah. Dalam membahaskan hadis ni yang kita baca di Taman Krian baru ni, dia kata apa? Dia kata disunatkan bagi orang yang pergi beli barang di kedai, masa beli itu suruh tuan kedai timbang. Bila balik di rumah, dia kata sebelum masuk dalam pintu rumah tu timbang lagi sekali. Otak fikir tak dapat. Apa guna balik sampai depan pintu rumah nak suruh timbang lagi sekali? Tidakkah ini kerja bodoh? Otak kata lagu tu. Tapi tak. Nabi kata kalau kamu buat lagu tu, kamu akan dapat berkat daripada Allah. Tak tahu. Ni yang kata berkat ni. Kita nak cerita pun tak tahu. Tak tahu. Kita pun tak nampak. Yang kata makan sok nak pergi sangkut dengan berkat ni kok mana? Ada orang dia tak makan sok sebulan puasa. Dia sekali pun dia tak pernah bangkit makan sok. Dia boleh puasa elok. Ya, tak lapang apa-apa. Dia duk sangka kok berkat itu nampak pada lapang ataupun tak lapang. Dah. Bukan pada nampak ataupun tak lapang. Berkat ni kok lain. Tuhan dia bagi kok lain. Dia bagi kok mana? Kok macam-macam. Ada orang yang Allah bagi berkat melalui anak-anak. Anak dia daripada kecil, dia tak ajak makan nestum, makan konflik, makan apa, tak ajak pun. Anak dia daripada kecil, duk makan pisang lenyek aja. Tak standard macam orang lain pun. Anak dia daripada kecil-kecil, duk makan bubuk muai aja. Tak ada nak makan nestum, apa, bijirin, apa ni semua, tak ada. Dia duk bagi pisang lenyek dengan nasi muai. Tak ada apa. Tapi Masya Allah, anak ada 7 orang. 7 orang ni masuk universiti dan beriman pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil barakah. Tuhan bagi kat dia. Barakah Tuhan bagi kat dia. Ada orang anak 2 aja, anak 3 aja. Tapi problem ni macam nak luruh orang buat saya kepala. 2 orang aja anak. 3 orang aja anak. Sakit kepala otak duk fikir 2-3 orang ni. Lain yang kita nak, lain yang dia buat. Lain yang kita suruh, lain yang sakit kepala kita. Malu dekat sekolah ni Allah yang mengetahui. Masyarakat cemuh kita kerana anak kita. Di mana silap kita? Mesti ada tak kena tentang mana Allah tidak bagi barakah pada rumah tangga kita. Jadi nak barakah ni, macam mana kita nak dapat barakah ni? Kita kena buat benda-benda yang agama kata kalau kamu buat, kamu dapat barakah. Nak kena buat yang tu. Habis kalau benda tak logik nak buat juga. Buat juga. Pasal apa? Pasal Allah suruh, pasal Nabi suruh. Buat juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Percaya kepada Quran, percaya kepada hadis Nabi dengan kepercayaan yang bulat. Tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada was-was. Itu sebab dalam awal suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah. Dia sebut Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah kata itu adalah Alkitab. Quran itu adalah kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan pada dia.
Tak ada ragu tang mana pun. Yang kata Quran ini satu kitab yang kita tak boleh rasa sumbin sikit pun tak boleh. Kita kena solid keyakinan pada dia. Kalau dia kata benda tu baik, benda tu baik. Serupa juga dengan hadis Nabi, kalau dia kata baik, benda tu baik. Tak usah duk rasa sumbin, tak usah duk berasa macam ikut ni ada ke faedah, tak usah duk berasa macam tu. Solid keyakinan kita kepada Quran dan hadis Nabi, kita akan nampak bahawa apa yang disebut oleh Allah dan oleh Nabi dalam Quran dan hadis dia ni akan menjanjikan keberkatan yang banyak kepada kita semua. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab bagi tahu, dia kata orang perempuan ni hendaklah kita bangkang dia apabila dia buat benda-benda yang menjatuhkan maruah, kerana membangkang perbuatan isteri yang tak elok itu, dia kata menjanjikan barakah di dalam rumah tangga. Masalah menurut kehendak isteri dan bersetentang dengan kemahuannya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang dengan isterinya itu sayogialah menurut jalan jimat cermat dan pertengahan pada menurutkan kehendak isteri, dan tidak bersetentang dengan kemahuannya, maka jangan mau bertentang dengan dia pada menurutkan hawa nafsunya sahaja-sahaja sehingga keluar ia daripada agama. Macam tadi juga dia kata, jangan kita duk biar dia terlampau sangat turut nafsu dia sampai akhir sekali keluar daripada agama pun kita restukan juga tindakan dia. Dan kepicikkan dadanya, dan maulah bertentang dengan kemahuannya sekali-sekali. Sekali-sekali sagang dia sikit. Hak dia mau, tak usah bagi. Sekali-sekali kena begitu. Supaya jangan jatuh ia ke dalam penjara kesempitan dan kepecekkan dada yang menarik akan dia kepada unduk bantah akan suami sampai kepada ia berdosa. Bila kita terlampau turun, apa pun approve semua. Approve semua. Dia minta apa pun okey, sokong, lulus, beres, semua okey. Dia tak pernah kita bangkang sekalipun. Esok ni sekali dia buat salah kita bangkang, dia sempit dada dengan kita. Dia merajuk ni lebih pada apa lagi. Pasal apa? Pasal selama ni kehendak dia dituruti. Tapi jangan ajak begitu. Dia kata, biar sekali-sekala kita bantah. Sekali-sekala kita bantah. Supaya dia tak merajuk teruk sangat. Dia tahu, siah ni tak tentu, dia nanti bantah. Dia kurang merajuk. Macam anak kita lah, ada anak kita. Hingga kata turun pergi supermarket ni, tunjuk apa pun beli. Anak kita. Daripada kecil dia reti permainan ni, kita bawa pergi kedai, bawa pergi supermarket, dia tunjuk apa pun beli. Dia tunjuk kereta beli, dia tunjuk kubota beli, dia tunjuk semua hak dia tunjuk beli. Mai sekali esok ni zaman ekonomi Malaysia ni. Kan? Zaman ekonomi Malaysia ni. Kita pun duk kontrol, duk pekin belanja apa semua. Dia tunjuk, kita tak mau beli. Dia pemati kaki dia. Heret berjalan, tak mau berjalan dah. Heret tu kerah gitu aja. Pasal apa? Pasal dia tak pernah, ayah dia tak beli. Dia nak apa ayah dia beli. Pasal apa hari ni tak beli? Ayah tu jadi salah pula. Tak beli kat dia tu jadi salah. Berbanding dengan anak orang lain, mak pak dia tak asuh dia macam tu. Tak beli semua yang dia nak. Bahkan bagi dia rasa susah nak dapat benda yang dia nak. Sampai nak habak kata nak tu pun tak berani habak kat ayah. Mai duk kelitin, dia nak bagi kita nampak kata dia nak benda tu. Dia pi, dia patah balik mai kat kita, dia pi, dia patah balik mai kat kita. Dia nak habak nak tu tak berani habak. Pasal apa? Selalu pun dia tak dapat. Dia mai duk kita tanya awak, abang nak ke yang tu? Angguk nak. Okey. Dapat nombor 1, ayah beli bagi. Bagi dia reti nilai benda tu. Dapat nombor 1, ayah beli bagi. Tengah tak kata apa. Balik di rumah kau ingat dia. Ingat lagi mainan hak tengok tu. Ingat kita baca buku. Banding dengan kawan anak hak bola tadi ni. Tunjuk dapat. Apa lagi yang dia tak bagi kat dia sekali, jahanam kita. Dia perkerah kaki tak apa. Dia guling di atas lantai tu, habis kita. Allah kata ni break dance ke apa ke punya ninja punya duk puji atas lantai. Satu supermarket biji mata duk tengok kat kita. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal asuhan kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita duk biasa tengok benda macam ni. Kita duk biasa tengok. Kadang-kadang anak kawan kita lagu ni, kita pun nak lemah. Anak kita tak ajak bagi jadi lagu tu. Pasal apa anak dia jadi macam tu? Sampai teruk-teruk punya duk kelupung atas lantai kerana tak dapat satu benda. Mai berjalan rumah orang, nak permainan di rumah orang. Tak bagi, musim atas lantai.
Kita tengok, kita tahu dah. Kawan kita ni, dia ada miss tentang mana. Didik anak dia pergi jadi lagu tu. Kita boleh tahu punya. Kena tak orang sudah. Jangan benda penyakit tu main kat kita. Anak kita mengatung elok-elok. Mengajak elok-elok, lagu yang agama tunjuk. Macam mana cara dia? Jangan lulus semua. Ada waktu kita mau bangkang kehendak dia. Supaya dia reti. Ada benda dia boleh dapat. Ada benda yang dia tak boleh dapat. Dia kata, dan turut apa yang sebenarnya pada sekalian yang demikian itu. Supaya sejahtera pula daripada tipu dayanya dan rusuhnya. Kalau dia nak benda yang elok, bagi. Isteri kita minta benda yang elok, turut apa yang sebenarnya. Kalau hak dia nak tu memang elok sungguh. Dan kita pun berada pada kemampuan untuk menunaikan kehendak dia, bagi. Jangan sampai tak bagi apa. Dia kata pasal apa? Pasal itu akan boleh menimbulkan rusuh. Dia pun lagu nak kena panggil Epario main jaga. Dia nak merusuh bila tak dapat. Dia kata sampai semua tak boleh ni. Apa yang abang pernah beli bagi kat saya? Dia kata sampai tak pernah beli apa ni. Yang tu kacau. Mau ada juga bagi dekat dia. Benda yang tidak salah dan kita pun mampu bagi kat dia. Benda yang kita nampak salah, kita tak akan benarkan dia buat. Bagi dia kenal kita. Kita ni man of principle. Dia kata. Man of principle. Kita ni satu orang yang ada prinsip. Aku kalau yang nak tu benda yang macam ni, aku mampu, aku bagi. Kalau nak benda macam ni, aku mampu buat, aku tak bagi. Pasal aku tak suka. Dia tahu suami dia satu orang yang ada prinsip. Bila ada macam tu, dia hormat kita. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, inna kaidahunna azim. Artinya, maka bahawasanya tipu daya perempuan itu besar amat. Itu dia Quran kata. Quran kata orang perempuan ni kaidah. Kaidah ni maksud tipu daya, akai, macam-macam. Dia boleh terjemah macam-macam. Depa ni banyak akai. Bukan banyak akai, akai banyak. Dia banyak akai lain, dia akai banyak. Dia try minta cara pujuk tak bagi, dia teriak. Akai tu, akai. Dia tahu dah laki dah ni kalau cara pujuk pun tak makan. Kalau minta kasar-kasar tak bagi langsung, teriak beli bagi. Akai dia tu banyak. Jadi dia akan guna akal dia banyak ni untuk dapatkan apa yang dia mahu. Siapa kata? Allah kata dalam Quran. Macam mana Allah boleh tahu? Allah buat dia bah. Allah tahu. Allah kata inna kaidahunna azim. Sesungguhnya akal depa ni, orang perempuan ni azim, maksudnya besar, banyak. Dia ada akal yang cukup banyak nak kena kita. Baik. Bukan nak perkenal lah kan. Dia ada akal banyak lah nak pujuk kita kan. Nak perkenal pula. Dan kejahatan perangai mereka itu masyhur sangat. Dia kata masyhur sangat ni makna well known. Well known. Orang lelaki-lelaki ada isteri. Tahulah akal depan ni macam mana. Kan? Dia pergi buat baju ada renda lebih-lebih sikit depan ni. Masa dia nak pergi buat tu, dia minta kat kita. Kita kata buat boleh. Tapi jangan pakai pergi kerja. Kita bagi peraturan. Dia pun orang perempuan, dia pun teringin nak pakai macam tu. Kita kata okey, buat boleh, tapi jangan pakai pergi kerja. Pakai abang duduk di rumah sudah. Dia mengaku. Pakai. Nak dapat benda tu, mengaku. Buat pergi. Kan? Kita pun tengok okey, bawa balik dia duduk pakai depan kita, tengok elok dah, kita pun puji, kata elok apa semua, seronok tak kira lah dia pun. Kan? Selang sebulan, dia bawa keluar main, dia kata hari ni nak pakai pergi kerja boleh tak? Okey lah. Hari kita kata hari tu dah janji lah. Nak buat baju ni tak boleh pakai pergi kerja. Pasal apa yang hari ni minta? Saja melawak, kita tak boleh. Akai tu, akai. Selang sebulan, selang 2 bulan, buat keluar pula. Dia kata akai lain pula. Tak dan nak serika baju dia kan, nak pakai yang ni, bisa serika dah. Akai. Kita kata, hari tu janji lagu mana? Ni betul, tak kata. Dah melawak, tak boleh. Dia try tiap-tiap kali, tiap-tiap kali dia nanti bawa main akai dia tu. Kan? Sampai satu hari kita pun kena kebun. Pakai apa lah? Yang ni yang dia nak. Pakai. Kan? Ni kita ada cerita pegang-pegang kongsi seorang sikit. Kan? Jaga. Depan ni akai cukup banyak. Jaga. Baik, masalah. Dia kata isteri yang kurang akal dan memimpin akan dia. Ni cerita orang perempuan ni, mereka akai kurang. Kan? Yang tadi akai banyak akai ala kena. Ni kita ni. Yang ni akai maksudnya dari segi pengurusan pentadbiran. Akai mereka kurang. Macam mana cara kita nak pimpin mereka? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kebiasaan isteri-isteri itu tidak baik perangainya dan huduh tabiatnya. Kebiasaan. Dia kata bukan semua. Kebiasaan orang perempuan ni dia kata perangai dia tak apa bagus.
Kadang-kadang wuduh belah sikit nampak. Kadang-kadang. Dan kurang akalnya. Maka tidak betul ia. Melainkan berbagai-bagai lemah lembut yang dicampurkan dengan siasah dan tadbir. Oh, tu dia. Dia nanti gue ni semua kemahiran yang ada kat dia ni. Semata-mata untuk dia nak lembutkan hati kita. Dia akan guna macam-macam teori dia. Teori lemah lembut. Itu satu. Teori lemah lembut. Dia buat lagu macam-macam. Dicampurkan dengan siasah. Siasah ni politik lah. Dia pun pandai main politik. Walaupun tak pernah masuk pilihan raya. Kan? Tapi dia banyak politik dia tu. Dan tadbir dia banyak. Dia banyak. Cara nak ni kita tu dia banyak. Dia masak bagi sedap dulu. Baru dia minta apa dia nak. Kan? Dia pandai. Dia pandai. Banyak cara dia pandai. Dan telah bersabda Nabi SAW, masalul mar'ati salihati fin nisa'i kamasalil ghurabil a'sam baina mi'atai ghurabin. Maksudnya, umpama perempuan yang salihah, yakni yang bersifat baik dan tak sukakan perangai wuduh dan beragama itu di dalam segala perempuan, seumpama seekor gagak putih di tengah kumpulan 200 ekor gagak. Dia. Cuba tengok. Hadis ni cukup cantik. Hadis ni cukup cantik. Nabi kata apa? Orang perempuan ni kalau nak cari yang salihah seorang, samalah macam kita nak cari burung gagak yang bulu putih. Kalau ada pun sekok aja di tengah 200 gagak yang bulu hitam. Dia kata, kalau ada pun sekok aja. Mau tidak pun tak ada orang tu. Lagu tu. Maknanya nak cari yang salihah, oh susah. Susah. Kan? Isteri yang solehah ni yang macam mana? Dia tengok lagu isteri, suami dia macam susah hati. Dia pun pergi bancuh ayak, mai tak. Abang nak makan apa? Nak makan cucuk pisang, pergi goreng cucuk pisang, mai buh di depan, duduk depan. Awak abang tak puas hati dengan layanan saya tak? Kita kata tak. Awak abang kalau nak nikah seorang lagi saya bagi. Yang ni solehah. Yang ni solehah kan? Susah nak cari. Gagak putih sekor. Gagak putih sekor. Dua ada lagu mana? Suami ni merayu minta. Bagi lah. Kan? Seorang lagi lah. Kan? Jadi musuh tu lelaki tu. Musuh tu dulu masa nak menikah kat saya, ungkit habis cerita 20 tahun dulu. Ungkit balik. Dulu masa berkenan kat saya, bukan main. Hang seorang lah, tak mau orang lain lah. Lah tu minta nak kahwin semua. Sambil teriak, sambil merusuh dia ni. Itu dia. Lagu ni punya tu ada kan. Jadi, perumpamaan Nabi kata tadi, nak cari gagak putih ni payah. Kan, gagak putih yang sanggup bagi cadangan lebih tu payah. Kan, ada gagak kelabu ada sikit. Gagak kelabu ni dia buat-buat abang. Dia kata, abang kalau abang nak kahwin seorang lagi saya bagi. Dia kata, kita mendengar sungguh ke? Teriak, tak bagi pula dah. Macam tu gagak kelabu. Lagu ni banyak. Baik, jadi Nabi SAW dia buat perumpamaan lagu tu dekat kita lah. Supaya kita, dia kata, yakni sedikitlah perempuan yang salihah itu. Kalau kita tilik pandang di dalam perempuan yang banyak-banyak. Susahlah nak cari. Susah nak cari yang macam ni. Masalah, isteri-isteri yang hodoh perangai itu, maulah peliharakan diri daripadanya. Dia kata, kalau kita ni ditakdirkan boleh bini, jenis perangai hodoh. Mau jaga elok lah. Dia kata Imam Al-Ghazali telah berwasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Katanya, wahai anakku, peliharalah dirimu daripada perempuan-perempuan yang hodoh perangainya. Maka bahawasanya menjatuh ia akan diri engkau kepada lekeh tua sebelum patuk sampai masa tua. Luqmanul Hakim pesan. Sebenarnya bukan Luqmanul Hakim saja. Dia masuk di dalam doa Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud pun pernah berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada isteri yang menyegerakan aku beruban sebelum masanya. Nabi Daud doa macam tu. Ya Allah, jauhilah aku daripada isteri yang menyegerakan beruban sebelum masanya. Belum lagi time dia, dah berubah habis. Pasal apa? Itu kinayah. Sebagai kiasan kepada orang yang banyak masalah. Dia jadi macam tu. Baik, kerana perempuan ataupun isteri-isteri yang hodoh perangai itu mendukacitakan suami. Suami ni susah hati lah, susah hati sungguh dengan isteri yang hodoh perangai. Hodoh perangai macam mana? Dia menikah dengan kita, dia kontrol kita. Sampai kita dengan mak kita sendiri jadi renggang. Pasal apa? Pasal dia. Pasal dia. Kita duk nak balik pergi rumah mak kita, dia duk buat tarik muka.
Ini perangai bodoh lah. Jenis ni perangai bodoh. Kita beli apa sikit nak hantar pergi kat mak kita, dia tegur. Dia lagu duk buat macam tu. Susahlah kita. Masalah dia nanti mai dekat kita, bertambah-tambahlah duka cita kita. Awaklah aku pergi boleh bini macam ni. Sampai bila hari raya ni pakat balik berimpun di rumah orang tua, duk tengok bini abang, bini adik laki-laki kita apa semua bagus. Mai bini kita seorang lagu duk sila panggung macam kosian aja. Okey. Kita tengok isteri abang kita, isteri adik kita ni di dapur tu, duk buat kerja tunggin terbalik apa semua di rumah mak kita ni. Dia punya duk sila panggung, duk hayung kaki cepui-cepui di depan ni. Baca surah abang tengok TV, baca surah abang tengok TV. Kacau kita. Kacau. Kita pun nak tegur depan orang ramai semua. Semua orang balik berimpun di rumah mak kita. Lagu mana? Panggil dia Sat ni. Main ni Sat. Apa dia? Dia kata, dubak apa dia pula. Kan? Sakit kan? Cari masa dapat cantik sikit dia pergi dapur, kita pun lari pergi kat dia. Awak dubak lagu tu orang duk tengok tak elok. Pergi turun dapur tu. Duk buat kerja kali apa? Dia kata depa duk buat dah sudah. Dia balik pergi baca surah abang depan pula. Allah. Lalu akhirnya kita pun bila mai raya sedar nak balik. Pasal apa? Kita duk tahu dah. Kalau gagah balik, cemuhan orang. Cemuhan. Masing-masing mulut seorang satu. Lidah seorang satu. Apa lagi? Sambil duk gilir empah di dapur. Sambil duk apa? Dia punya duk cerita. Tak baguslah. Kita terdengar pula telinga kita. Bertambah duka cita kita. Yang ni dia nak buat contoh isteri yang uduh perangai. Ada ni. Dalam masyarakat kita ada lagu ni. Jangan duk buat main. Dan dia kata dan menjadikan gundah gulana. Suami ni punya serabut duk fikir pasal bini ni. Malu kau orang, berasa tersilap pilih dia ni. Jadi lagu tu. Nak buat cara kasar sikit duk tengok anak-anak mata ni naja, tak boleh, tak sampai hati. Susahlah. Jadi susah habis semua. Maka siapa suami yang kena penyakit duka cita itu, jadilah suami itu lekeh tua dengan sebabnya. Itu dia. Bukan kerana duk menyanyi di dapur, lelaki jadi tua. Dia tua kerana ni. Kerana perangai tak cantik ni. Dan katanya lagi, takutlah kamu daripada perempuan yang jahat-jahat. Ni pesan Luqmanul Hakim. Dia pesan dekat anak dia, hendaklah kamu takut dengan perempuan yang jahat-jahat. Kerana mereka itu tiada menyuruh kamu kepada kebajikan dan kebaikan. Kerana tiada kebajikan padanya. Itu dia. Nak suruh kita buat baik apa? Dia tu pun sendiri tak ada kebaikan. Pergi dapat bini hak jenis duk kuku merah. Allah. Nak gerak kita sembahyang subuh. Dia tu pun kuku merah. Tak mandi hadas pun tak sah. Dengar ayat sembahyang. Serabut dia tu pun. Dia tu pun tak ada kebajikan. Dia nak suruh kita buat kebajikan. Dia nak bangkit pukul 5.30 gerak kita. Abang bangkit kan habis sembahyang subuh. Sembahyang subuh apa hang pun gajah. Kan? Lagu tu punya doa dah. Luqmanul Hakim pesan. Dan jadikanlah dirimu daripada pilihan-pilihan perempuan itu atas berjaga dan takut. Itu dia. Dia pesan hang esok. Dia kata kalau nak menikah, cari bini ni biarlah pilih lagi. Kelah lagi. Biarlah dapat kepada kamu ni isteri yang solehah dan isteri yang baik-baik. Itu dia punya pesan. Masalah. Isteri yang jahat itu macam mana nak mengenalnya? Macam mana nak kenal bini itu jahat? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, telah bersabda Nabi SAW, berlindunglah sekalian kamu dengan Allah Ta'ala daripada sekalian kebinasaan yang 3. Nabi kata jaga, minta berlindunglah daripada 3 jenis kebinasaan. Yang pertamanya, perempuan yang jahat perangai. Minta lindung dengan Tuhan lah. Kerana bahawasanya perempuan yang hodoh perangai itu menduka citakan suami. Malu dia. Orang mai di rumah. Orang mai di rumah duduk sampai sejam, ayah tak keluar lagi. Tu hodoh tu. Hodoh. Orang yang tak elok. Dah. Walaupun dia tak pernah masuk kursus sains rumah tangga. Tapi yang ni hang kena reti lah. Bila tetamu mai di rumah ni, bawa pulang ayah cepat-cepat. Pasal apa? Supaya tetamu balik cepat. Kan? Hang bawa keluar ayam lambat, lagi lambatlah kawan ni. Kacau lah. Nak bawa keluar ayam macam mana? Dia pun tak keluar bilik. Tu dia punya duduk dalam bilik. Kacau kita. Kacau. Kita pun lagu duduk bangkit pi. Nak masuk bilik, kunci pula daripada dalam. Ni dia punya duduk daguh pintu, yang tetamu duduk tepi. Merosakkan kita. Itu cara nak kenal. Dia kata, perempuan yang jahat itu ialah perempuan yang hodoh perangai dan menduka citakan suami. Berasa malu ke orang kalau dapat bini macam tu. Dan apabila duka cita suami, maka lekahlah tua kerananya. Dia duk pergi nak jadi tua juga. Kan?
Dan perempuan yang huduh perangai itu ialah perempuan yang apabila datang ia pada engkau, ia pun mempermaki engkau, yakni dicacinya engkau, seperti dikatanya, si Hanu itu bersuami, suka hatinya dengan kerana suaminya, memberi akan dia merdeka ke sana kemari. Dan aku tak dapat merdeka sepertinya. Engkau sedap ke sana kemari, dan aku seorang dibiak memelihara anak dan lainnya. Daripada perkataan yang pedih, telinga suami mendengarnya. Itu dia. Hak jenis duk ungkit macam ni. Hak jenis duk ungkit macam ni. Dia kata mujok lah. Dia kata kawan-kawan hak sekelas dengan saya dulu semua dapat laki bagus-bagus. Dia tak kata lah kita tak bagus. Tapi dalam usul fiqh, kalau kita belajar usul fiqh, dia kata yang tu mafhum mukhalafah. Mafhum, faham di sebalik cakap tu kita tak baiklah. Dia tak kata hang tak guna. Dia kata depa semua dapat laki bagus-bagus. Makna dia apa? Makna dia kita ni laki dia tak baguslah. Dia nak abang yang tu. Kita dengar pun dah berasa siu-siu telinga dah. Kan? Oh, duk punggah mai lagi. Depa syok dia kata. Laki beli kereta bagi seorang sebiji, naik berum-berum sana sini, dia kata makan angin merata. Yang saya ni tu dia duduk di rumah, duduk jaga anak-anak kencing berak aja, dia kata. Awaklah saya ni Tuhan takdir jadi macam ni. Dia duk buat ingat kat kita macam tu. Ini semua leceh. Ini semua dia kata tanda bahawa ini perempuan yang buruk perangainya, ataupun memperbuat laku huduh di hadapan suami. Dia buat kelaku huduh depan kita. Seperti dipanggil akan dia tak mau datang. Kita panggil dia buat tak mau main. Dan dia ajak tidur sama, tidak mau tidur. Atau suami tidur, dia membising dengan berbagai-bagai perkataan dan kelakuan. Ataupun ditinggalkannya suami itu tidur seorang diri, dan dia ke mana-mana menurut suka hatinya dan lainnya daripada kelakuan yang huduh dan menyakiti suami. Tu dia lagu tu punya duk buat. Ajak tidur, dia kata gatai. Allah. Kita kata mainlah tidur, gatai. Dia kata dah tua-tua pun gatai. La ilaha illallah, takkan nak tidur sekali dengan hang pun gatal kan. Kita kata lagu tu. Dia kata lagu tu. Dia duk buat kata lepas ikut dan dia. Kita tak syok lah buat duk buat perangai lagu ni. Kan? Kita duk tetamu main di rumah. Kita duk sembang, kita duk cerita dekat tetamu. Kita nak bagi kata sungguh cerita kita tu, kita minta sokongan dia. Kan kita kata apa hari tu hari kita pi tu hari apa? Dia kata tak tahu. Ni kepala kita nak botang mana? Hang tahu tak tahu hangguk sudah lah kan. Tunjuk kata hang tu support suami ni. Hari tu apa kita pergi hari tu ingat. Dia kata ingat. Okey lah. Kita pun merasa okey lah cerita tu. Kerana dia kata tak tahu. Kita pun lagu dah merah muka dah. Kita hari tu ni apa nama tu. Hak mana tak tahu je lah. Budak ni kata balik orang lagi. Hang tahu lah Rabu ke Hamil. Kan? Lagu tu. Ini contoh isteri yang tak pandai jaga suami. Tak pandai jaga maruah suami. Suami bukan bohong. Suami cakap betul. Yang hampir duk buat tak tahu tu pasal apa kan. Jagalah maruah suami. Kita pun kadang pergi sembang dengan kawan. Kawan duk buat lagu tu. Dia duk tanya bini dia. Bini dia duduk pukul. Tak tahu kita pun lagu nak balik cepat. Kita pun tak syok tengok. Pemandangan tu tak cantik. Jadi lagu macam suami ni cakap bohong. Isteri tak mau sokong kan. Nampak tu tak cantik. Jadi tolong jagalah. Bukan orang lain, suami kita. Melainkanlah dia pergi buat tak betul. Maka kita tak boleh sokong dia. Bila dia bercakap benda yang betul, kita sebagai isteri kena tunjuk bahawa kita menghormati dia. Di antara bentuk hormat macam tu. Menyokong apa yang betul yang disebut oleh suami kita. Apabila di antara contoh isteri tak elok dia kata di sini, suami nak tidur dia duduk di sini. Dia duduk bisin lagi. Kita nak tidur dah. Kita dah letih dah. Dia duduk buka loudspeaker dia lagi. Kita pun dah naik sakit telinga dah. Dan macam-macam cara yang dia buat. Yang semua tu dia panggil kelakuan bodoh. Yang boleh menimbulkan sakit hati suami. Dan jika suaminya tak ada di rumah. Maka sudahlah ia khianatkan suaminya. Ini teruk lagi lah. Diperbelanjakannya harta suaminya itu. Dengan tidak tahu suaminya. Harta tu suami punya. Suami kerja. Suami dapat gaji. Suami bagi dekat dia habuan belanja dapur lah. Habuan beli apa nak masak makan di rumah dan sebagainya. Dia pergi pelingkup duit tu. Macam-macam lah. Tupperware lah. Causeway lah. Apa macam-macam lah. Reba semua. Dia duk beli. Kita balik-balik main. Tengok lagu tulang goreng ada buah tudung meja. Kita kata awak ni tak masak apa sekarang ni. Dia kata nak masak apa. Tinggal duit sikit.
RM50 sikit ke? Beli Tupperware pun dah RM45. Patutlah. Tupperware RM45. Telur goreng lah jawab dia. Yang pergi buat lagu tu buat apa? Yang ni dia panggil kianat duit suami. Suami tinggal tu atas amanah beli makanan. Kalau nak beli yang lain, buat permohonan baru. Isi borang lain. Minta lain. Abang, ni ingat nak kena beli Tupperware ni. Kita bekas buah gula kita ni pun hari tu ni dah hafal lagu mana cerita habis lah. Hak kita duk pakai selama ni abang, nama dia Tipuware. Bukan Tupperware, nama dia Tipuware. Lah ni pun dah koyak, semut dah masuk dalam. Jadi nampak nak kena beli Tupperware juga. Kita pun, berapa? Saya tanya tengah kan. Duit tahu duit nak keluar. Berapa? Dia kata tak mahal abang. Dia kata cuma 45. Mahal kita kata. Tak mahal abang. Memang harga dia 45. Siapa beli pun 45 kata. Bagilah, kita bagi. Bagi tu kira okey lah. Belilah Tupperware. Jangan pergi buat kenat duit hamba Allah ni. Hamba Allah ni tinggal duit. Abang nak makan lauk lain. Yang pergi buat kerja lagu tu. Yang tu dia panggil kianatkan duit suami. Baik, dia kata ataupun pergi keluar berjalan kehendak hatinya dengan tiada kebenaran suami dan lainnya daripada yang demikian itu. Laki pergi kerja, balik-balik mai tengok ada nota aja atas cermin tu. Apa pula baca-baca, abang minta maaf tak ada nak beritahu abang, saya ikut rombongan pergi Padang Besar. Tu dia punya pergi berjalan. Padang Besar dia pergi. Hamba Allah ni kata dia ni buat sungguh kata tunggu pukul 9 dan ni baru balik. Tu dia dengan buah apple, dengan buah limau, buah apa, kita prosok masuk mulut dia semua. Ya, hang lain kali jangan buat kerja lagu ni. Kata dia. Dia buat lagu tu. Dia tak entang kat laki dia. Dia nak pergi mana, dia nak buat apa, itu dia punya pasal, laki jangan duk masuk campur. Maka ini adalah contoh orang-orang yang dikatakan uduh perangai. Isteri-isteri yang dikatakan uduh perangai. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca tu tak ada pada isteri yang ada di rumah kita, insya-Allah. Tak ada. Kalau ada sikit-sikit, perbetul balik. Terus ada buat kasar-kasar, perbetul elok-elok. Dan isteri yang ada di rumah kita itu adalah isteri yang seelok-eloknya dah. Cukuplah. Tak payah buat pergi borang suruh dia sayang lain lah. Tak payahlah. Dia cukup dah ada di rumah tu. Kalau sekiranya dia dah elok, memadailah kita jaga dia bagi supaya bertambah elok. Wallahualam. Lepas ini kita tengok berbaik-baik dengan isteri dan juga jariah. Cerita macam mana cara kita nak buat baik kepada isteri dan juga orang gaji kita. Wallahualam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.